السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 20. Bahrul Mazi jilid 20. Kita sampai muka surat 126. 126. Kita masih lagi berada di bawah tajuk tentang kelebihan suratul Baqarah dan juga kelebihan ayatul kursi. Muka surat 126 bawah sana. Dia kata masalah puncak Quran itu ialah suratul Baqarah. Dia kata suratul Baqarah ini adalah puncak. Puncak ni maksud top, atas sekali. Di kalangan surah-surah yang ada dalam Quran ini, dia kata suratul Baqarah adalah satu surah yang cukup istimewa dan dianggap sebagai puncak kepada Al-Quran. Wahai saudaraku, puncak itu maknanya yang atas sekali. Hadirin terang yang tu dulu. Puncak itu ialah yang atas sekali. Maka tiap-tiap sesuatu itu ada puncaknya. Seperti gunung, maka puncaknya ialah kemuncak dan pucuknya ataupun tempat yang tinggi sekali di atas belakangnya. Semua benda dia ada puncak, dia kata. Kalau nak kata gunung, maka kemuncak gunung itu adalah puncaknya. Dia duduk di atas sekali. Dan seperti binatang unta misalnya, maka puncaknya ialah gombol di atas belakangnya. Kalau unta, puncak unta tu, saya selalu sebut dengan nama cekeduk. Ingat? Cekeduk tu. Atas belakang unta tu dia ada bonggoi. Bonggoi tu dia panggil cekeduk. Cekeduk tu adalah puncak kepada unta. Dia kata. Macam tu. Dan demikianlah juga Quran itu ada baginya puncak. Maka puncaknya itu ialah suratul Baqarah. Dinisbahkan kepada surah-surah yang ada dalam Quran itu, maka suratul Baqarah adalah surah yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, dikehendaki dengan puncak suratul Baqarah itu ialah ta'zimnya. Ta'zim maksudnya besar. Azim maksudnya besar. Yang dimaksudkan dengan suratul Baqarah itu puncak Quran ialah suratul Baqarah itu adalah surah yang paling besar fadilatnya di sisi Allah. Itu maksudnya. Bermula dalil atas surah Al-Baqarah itu puncak Quran ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Katanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in sanamun wa inna sanamal Qur'ani suratul Baqarah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi tiap-tiap sesuatu itu ada puncaknya dan bahwasanya puncak Quran itu ialah suratul Baqarah. Itu dalil dia. Itu dalilnya. Tuan-tuan tahu tak, kita bila kita bercakap apa pun dalam Bahrul Mazi ni, dia umai dalil. Pasal apa? Pasal Islam ini berdiri di atas dalil. Pasal itu. Kita bercakap pasal apa pun tuan-tuan. Tuan-tuan bercakap pasal undang-undang. Tuan-tuan bercakap pasal ekonomi. Tuan-tuan bercakap pasal hidup rumah tangga. Tuan-tuan bercakap pasal apa juga, jual beli. Cakap pasal apa pun bercakap, dia mesti ada nas dia. Dia mesti ada dalil dia. Pasal apa kita buat lagu ni? Pasal apa kita tak buat lagu ni? Dia mesti ada pasal. Pasal apa kita buat lagu ni? Pasal Quran suruh buat lagu ni. Pasal apa kita tak buat lagu ni? Pasal hadis melarang kita buat lagu ni. Maka itulah cara hidup Islam. Maka Islam dia hidup di atas nas. Islam dia hidup di atas dalil. Dalil yang qat'i. Dalil yang putus. Qat'i makna dia putus. Ataupun dalam bahasa Melayu dia kata mu'tamad.
Maka Islam tidak boleh kita reka, kita buat mengikut akal kita teringgu mana, dan Islam tidak boleh direka cipta, dan Islam tidak boleh melalui khayalan. Sebenarnya Islam mesti mengikut pattern yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pattern itu dan acuan Islam itu dia main dalam Quran dan dalam hadis Nabi. Macam tu. Benda ni nak kena clear. Pasal bagi kita duk tengok ada jadi serabut dalam masyarakat lah ni, punca tak clear yang ni. Punca dia tak clear yang ni. Masyarakat kalau dia clear yang ni, dia tak jadi celaru. Tapi apabila masyarakat tidak clear tentang benda ni, tidak jelas tentang benda ni, maka jadi celaru. Sampai benda-benda pokok dalam Islam pun dia pun nak tengkak ni. Benda pokok dalam Islam. Di antara contoh benda pokok apa dia? Undang-undang Islam. Ini soal pokok. Ini soal pokok. Allah tanya dalam Quran, afa hukmal jahiliyati yabghun? Allah kata, adakah kamu nak cari undang-undang jahiliyah untuk jadikan undang-undang dalam hidup kamu? Allah tanya kita. Bermakna soal menerima undang-undang ini soal pokok. Dan sabit undang-undang ini daripada Nas, daripada Quran. Tapi oleh kerana manusia dia tidak faham bahawa kita orang Islam mesti berpegang pada Nas, maka manusia bertengkar. Soal ini pun bertengkar. Dalam keadaan dia mengaku dia Islam, dalam keadaan dia marah kalau orang menafikan keislamannya, dalam keadaan itu dia menentang Quran. Dari benda ni kita nak perjelaskan kepada masyarakat. Masyarakat mesti jelas. Bila kita menerima bahawa Islam itu agama kita, maka kita kena terima keputusan Quran dan hadis Nabi itu sebagai keputusan kita. Habis. Kalau manusia boleh terima benda ni, selesai semua masalah. Kerana manusia tidak faham inilah, maka jadi apa yang jadi hari ini. Maka dengan kerana itulah kita baca pada malam ni, dia bagi tahu dekat kita bahawa Quran ini adalah satu himpunan kalam Allah yang tidak boleh siapa pun mengengkarinya. Dan mengengkari Quran bukan satu surah, bukan satu juzuk, bukan satu ayat, bahkan satu huruf pun kita engkar. Sedangkan kita beriktikad bahawa huruf yang kita engkar ini huruf Quran, maka jadi kafir kita. Ada cerita dulu tu. Ini soal hukum. Ini soal hukum. Makna dia apa? Makna dia bila kata Quran, sami'na wa ata'na. Itu yang Allah suruh. Clear, cukup clear ni. Jangan nak buat kelabu. Pasal kita kelabu menyebabkan akhirat esok kita berjerumus. Jangan begitu aja. Kita nak buat kelabu atas dunia ni, akhirat esok kita lagi teruk. Kita jelas di atas dunia ni, akhirat esok insya-Allah Allah bagi dekat kita cahaya kebenaran yang kita ikut di atas dunia ni, menerangi kita di dalam kegelapan mahsyar esok ni insya-Allah. Begitu. Baik, masalah ayat kursi adalah semulia-mulia ayat dalam Quran. Sesungguhnya ayat kursi itu terbilang ia semulia-mulia ayat dalam Quran. Yang ada ia di dalam suratul Baqarah. Dan ialah ayat yang ke 225 dia kata. Yaitu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnih, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Itu ayat kursi. Dia kata maka inilah ayat yang semulia-mulia ayat dalam Quran. Dia kata. Pasal apa suratul Baqarah itu mulia? Di antara sebabnya kerana di dalam suratul Baqarah itu ada ayat kursi. Itu sebab dia. Bermula dalil yang menunjukkan atasnya semulia-mulia ayat daripada segala ayat dalam Quran itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Sabda Nabi SAW, wa fiha ayatun hiya sayyidah ayil Qur'ani hiya ayatul kursi. Dan di dalam suratul Baqarah itu ada satu ayat, ialah semulia-mulia ayat. Semulia-mulia ayat Quran, iaitulah ayatul kursi namanya. Itu dia. Itu nas yang menunjukkan bahawa ayat kursi itu adalah ayat yang paling mulia dalam Quran. Begitu. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib, tiada kami ketahui akan dia melainkan daripada hadis Hakim bin Jubair. Dan sesungguhnya telah bercakap Syu'bah pada Hakim bin Jubair itu dan mendhaif ia akan dia. Baik, masalah ayatul kursi itu mengapa terbilang ia semulia-mulia ayat Quran? Pasal apa dia ni special sangat ayat kursi ini?
Sesungguhnya telah berkata At-Tirmizi adalah Sufyan bin Uyainah telah mentafsirkan hadis seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala ma khuliqallahu min sama'in wala ard a'zamu min ayatil kursi. Maksudnya telah berkata Ibnu Mas'ud, tiada dijadikan Allah Ta'ala di langit dan di bumi lebih mulia dan lebih besar daripada ayatul kursi. Itu dia. Ibnu Mas'ud kata tidak adalah satu ayat yang lebih hebat daripada ayatul kursi dalam dunia ni. Kata Sufyan, kerana ayatul kursi itu kalam Allah. Dan kalam Allah itu lebih mulia dan lebih besar daripada makhluk Allah. Itu dia. Nampak tuan-tuan? Kita ulang sekali lagi baca. Dia kata kerana kalam Allah itu lebih mulia dan lebih besar daripada makhluk Allah. Faham tak? Quran ini dia jauh lebih mulia daripada manusia. Makna dia kalau Quran kata macam tu, manusia kata macam ni. Kena pakai hak Quran kata. Manusia kata tolak pi tepi bang. Pasal apa? Pasal hak Quran kata itu jauh lebih besar daripada hak manusia kata. Tu maksud dia. Itu maksud dia. Quran ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita dan dia merupakan kalam Allah yang cukup hebat mukjizat dia. Maka Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan nama kalamullah. Kalamullah maksudnya cakap-cakap Allah. Maknanya kalamullah ataupun cakap-cakap Allah ini sudah barang pasti jauh lebih besar daripada cakap manusia. Mana boleh kita banding kita dengan Allah? Tak boleh banding. Tak boleh banding manusia dengan Allah. Tak boleh banding. Kalau banding pun salah bandingan itu. Kerana Allah Subhanahu wa taala Tuhan. Kerana kita hamba. Macam mana kita nak banding hamba dengan Tuhan? Tak boleh. Kita nak banding hamba dengan raja pun kita rasa tak boleh. Dan bagaimana kita nak banding hamba dengan raja kepada segala raja, iaitu Allah Subhanahu wa taala? Tak boleh. Maka apabila mai di depan kita kalam Allah dengan kalam manusia, wajib kita pakai kalam Allah dan wajib kita membuang kalam manusia. Itu cerita dia. Maka dia tulis di sini, dia kata dan kalam Allah itu lebih mulia dan lebih besar daripada makhluk Allah. Bahkan kalam Allah itu lebih besar daripada langit dan bumi ini. Itu dia. Langit dengan bumi ini tak ada harga. Kalam Allah itu jauh lebih berharga. Begitu sebab kita tengok dalam hadis Nabi SAW pernah cerita tentang manusia yang diazab Allah dalam neraka. Kemudian Allah kata dekat manusia yang kena azab dengan dia ni, dia kata, katalah aku bagi kepada kamu dunia dan isinya dan segala kekayaan yang ada di dalamnya. Adakah sanggup kamu tebus diri kamu daripada azab aku ni? Kalau aku bagi dekat kamu dunia dan isinya ni penuh dengan harta benda, aku bagi kat kamu. Sanggup tak kamu bagi kat aku harta benda tu semata-mata untuk tebus diri kamu daripada azab aku hari ni? Sanggup ke tak? Manusia yang duduk dalam neraka kata, bahkan aku sanggup. Pasal apa? Pasal tak tahannya dia kena azab Allah Subhanahu wa taala, sehinggakan pada waktu itu harta sudah tidak membawa harga pada dia. Itu dia. Maka awal-awal sebelum kita bangkit di alam akhirat, Allah Subhanahu wa taala sudah bagi tahu ke kita bahawa kalam Allah, bahawa Quran ini jauh lebih berharga daripada benda yang berharga yang ada dalam dunia ni. Dengan kerana itulah tuan-tuan, kita tengok cerita sahabat-sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sanggup tinggal harta kekayaan dia kerana ikut Nabi. Ikut Nabi bermakna ikut Islam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sanggup hijrah sama dengan Nabi daripada Mekah ke Madinah, meninggalkan gedung-gedung kekayaan dia ada di Mekah ni, tinggal tanah ladang, tinggal segala-gala di Mekah semata-mata kerana nak ikut Nabi. Pasal apa? Pasal ikut Nabi itu ikut Islam. Suhaib Ar-Rumi, kita cerita di masjid Tuan Abdullah Tanah Liat dulu. Satu orang saudagar kaya, walaupun dia asal daripada satu orang yang miskin, papa kedana, tak ada apa, kecil-kecil lagi sudah dicolek oleh bangsa Rom, sehinggakan dia lupa terus bahasa Arab, sedangkan dia orang Arab. Kerana dia dibesarkan di kalangan orang Rom yang bukan Arab, kemudian dia dijual balik kepada saudagar Arab, kemudiannya melalui penjagaan saudagar Arab ini dia jadi kaya. Setelah dia kaya, dia kenal Nabi dan dakwah Islamiah yang dibawa oleh Nabi. Suhaib Ar-Rumi sanggup tinggal segala kekayaan dia semata-mata kerana ikut Nabi.
Sumayyah, Ammar, Yasir, suami dia, sanggup didera semata-mata kerana nak ikut Islam. Mereka diberi dua pilihan sahaja. Kamu ikut Islam dan kamu didera. Ataupun kamu berhenti daripada ikut Islam. Kamu tinggal Islam. Kamu selamat sejahtera. Kamu mau yang mana? Tiga-tiga beranak pilih untuk ikut Islam. Dan mereka sanggup didera. Dan mereka tiga-tiga beranak syahid kerana agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pasal apa mereka ni semua jadi lagu ni? Pasal apa Abu Bakar As-Siddiq jadi macam tu? Pasal apa Suhaib Ar-Rumi jadi macam tu? Pasal apa Sumayyah? Pasal apa Yasir? Pasal apa Ammar jadi macam tu? Pasal mereka faham bahawa Islam itu berharga. Dan apa yang ada kat mereka selain daripada Islam, semuanya tidak berharga. Begitu. Yang apabila manusia disuruh pilih Islam ataupun bukan Islam, mereka pilih Islam. Begitu. Nah, baik, pada bab ma jaa fi surah Ali Imran, dan telah berkata Al-Baydawi, sebab pun terbilang ayatul kursi itu semulia-mulia ayat Quran kerana melengkapi ia atas ibu-ibu masalah ketuhanan. Ayatul kursi itu cerita pasal ketuhanan saja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dialah Tuhan yang tidak ada Tuhan melainkan dia. Dia Tuhan yang hidup lagi berdiri dengan sendirinya. Ini semua cerita pasal sifat Tuhan. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah ini tidak mengantuk dan tidak tidur. Tak tidur, tuan-tuan. Kita kalau pergi dengar ceramah balik pukul 2 pagi pasal jam, ya, pergi kerja sakit kepala. Pasal apa? Pasal tidur tak cukup. Baru terlewat 2 jam daripada jam biasa tidur pukul 12, malam ni tidur pukul 2. Sakit kepala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah tidur. Bukan kata tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk. Jangankan nak tidur. Begitu. Maka ayat kursi ini menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hak ada di langit, hak ada di bumi, semua hak dia. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, semua. Sebut kata langit semua. Semua alam cakrawala, bulan, bintang, matahari, planet-planet, ada semua tu hak dia punya. Contoh sebut saja apa, lapisan ozon ke apa juga, semua hak dia punya. Dan semua benda yang ada di bumi hak dia punya. Dalam bumi ada apa? Ada petroleum. Dalam bumi ada emas, ada perak, ada biji, ada semua tu hak dia punya. Kaya yang kata Allah, Tuhan Rabbul Alamin ini dia Tuhan yang maha kaya. Dia memiliki semua benda yang ada di langit dan di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang boleh tolong siapa-siapa melainkan dengan izin dia. Maksudnya dia nak apa? Tidak ada siapa boleh tolong siapa-siapa pun kalau sekiranya tidak dapat izin Allah. Manusia nak tolong manusia mesti dapat izin Allah. Allah tak izin tak boleh tolong. Tonton pergi carilah doktor pakar dunia mana pun mai berubat adik-beradik yang kena kanser. Tak akan baik orang yang kena kanser tu melainkan mendapat izin Allah. Tu Allah beritahu dah. Raja Jordan, King Hussein tu sikit kaya kan. Mati dengan penyakit kanser ni mati. Pasal apa? Pasal Allah tidak izin baik. Ada orang yang doktor sahkanlah kata kena kanser, tak tahu baik. Tak pi pun sampai Singapura, tak pi pun sampai US, tak pi mana pun. Hospital Seberang Jaya aja. Alhamdulillah baik. Pasal apa? Allah nak dia baik. Inilah hakikat yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi manusia tahan. Baik, sehat, demam, semua ni berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nak benda tu jadi, Allah nak menang. Allah nak kalah. Allah punya kerja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah kata, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dia kata Allah tahu semua yang ada di depan kamu, semua yang ada di belakang kamu. Tidak ada satu benda pun yang tersembunyi melainkan diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka semua benda yang ada dalam ayatul kursi itu, dia kata adalah menceritakan tentang sifat ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana menunjukkan dia atas Allah Ta'ala itu esa pada ketuhanannya.
Allah ni dia tak mau kongsi. Dengan siapa pun dia tak mau kongsi. Pasal apa? Pak kaya yang ada pada dia, dia tak memerlukan bantuan siapa-siapa. Allah tak perlu bantuan kita. Allah nak buat apa pun dia tak perlu bantuan kita. Cuma dia mau kita taat pada dia. Yang tu aja. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan aku tak buat jin dengan manusia ni, dia kata. Melainkan aku buat suruh mereka abdi diri pada aku. Allah kata aku tak buat jin, maknanya aku tak perlu buat jin manusia ni. Kalau tak ada aku tak jadi apa hai kat aku wa ma khalaqtul jinna wal ins, dan tidaklah aku buat, tidaklah aku jadikan jin dan manusia ni illa liya'budun, melainkan aku nak satu aja, nak depa ni jadi hamba aku. Hamba dalam maksud kata Tuhan kata apa buat. Tapi kalau macam ni punya hamba ada, aku buat hamba, aku bagi jadi hamba, aku bagi rezeki dekat hamba, aku limpahkan kesenangan dan kekayaan pada hamba, tiba-tiba tiap-tiap hari hamba cercah agama aku, dan hamba merendah-rendahkan kuasa aku. Tak ada guna aku buat hamba ni. Itu maksud dia. Allah Subhanahu wa taala buat manusia, buat jin, buat apa makhluk ni, suruh semua benda ni abdi diri kepada dia. Dia kata lagi bersifat dengan hidup, berdiri dengan sendiri, mendirikan bagi yang lainnya. Maha suci ia daripada mengambil lapang dan tempat. Tidak berubah-ubah dan tidak lemah. Dan tidak mendatang akan dia oleh barang yang datang padanya oleh nyawa. Ni Tuhan ni, semua ni sifat Tuhan. Kalau kita ni nak hidup berhajat kepada nyawa, tidak ada nyawa mati kita. Allah hidup dia tidak perlu nyawa. Dia hidup daripada dulu-dulu sampai bila-bila. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya tu dia cerita pasal itu, sifat ketuhanan Allah. Dan di bawah tu dia cerita tentang khilaf ulama tentang Quran. Kita tengok muka surat 129. Muka surat 129, masalah 155. Suratul Baqarah dan kelebihannya. Tengok yang tu belah. Yang tu tadi semua dia ulang aja. Kalau baca dia ulang yang tu. Suratul Baqarah dan kelebihannya. Wahai saudaraku, adalah kehasilan yang telah dapat kita daripada masalah dalam bab ini dan lainnya, bahawasanya Suratul Baqarah itu ada beberapa kelebihan. Itu dia. Dia nak buat kesimpulan tentang kelebihan Suratul Baqarah. Yang pertama, dia kata siapa hafaz Suratul Baqarah, maka ialah kepala orang-orang yang hafaz Quran. Lihat kenyataannya dalam masalah 144. Itu dia. Itu kelebihan yang pertama. Siapa hafaz Suratul Baqarah, dia layak jadi kepala di kalangan orang-orang yang banyak menghafaz Quran. Ada orang dia hafaz Quran, tapi dia hafaz juzuk amma saja. Hafaz juga, tapi dia hafaz satu juzuk amma saja. Kalau nak dibandingkan orang yang hafaz juzuk amma dengan orang yang hafaz Suratul Baqarah, orang yang hafaz Suratul Baqarah layak jadi ketua kepada orang yang hafaz juzuk amma. Begitu. Maknanya barang siapa yang menghafaz Suratul Baqarah, maka dia layak jadi ketua di kalangan orang yang banyak hafaz Quran. Begitu. Yang kedua, rumah yang dibaca padanya tidak masuk oleh syaitan. Ini semua dia simpulkan daripada hadis-hadis Nabi SAW. Rumah yang dibacakan padanya tidak masuk syaitan. Rumah ni kalau baca Suratul Baqarah, syaitan tak masuk, dia kata. Begitu. Lihat kenyataan ini dalam masalah 150. Ini dia suruh kita refer balik, suruh kita undang balik, suruh kita cek balik perbahasan tentang benda-benda ni. Yang ketiga, Suratul Baqarah itu zikir yang afdal dalam rumah dan berfaedah bagi isi rumah. Di kalangan banyak-banyak zikir, Suratul Baqarah siapa baca, dia anggap orang yang melakukan zikir yang terbaik. Yang ketiga. Yang keempat, Suratul Baqarah itu ialah puncak kepada Quran, sebagaimana keterangan dalam masalah tadi. Dan yang kelimanya, Suratul Baqarah itu ada 2 ayat yang akhir baginya. Siapa baca akan dia pada malam hari, memadailah akan dia bagi qiyamul lail. Ataupun siapa yang membaca akan dia bagi menolakkan apa-apa bencana dan mudarat dan segala merbahaya, nescaya memadai juga baginya. Itu dia. 2 ayat yang akhir di hujung Suratul Baqarah itu, dia kata siapa baca, dia menyelamatkan orang itu daripada kemungkinan berlaku bahaya, sama ada bahaya masuk pencuri ataupun bahaya kebakaran dan sebagainya. Dan juga barang siapa yang membaca, memadai baginya. Pasal pahala baca itu menyamai pahala orang yang bangkit buat qiyamul lail di tengah malam. Semua kesimpulan ini diambil daripada hadis-hadis Nabi SAW. Tuan-tuan, tu saya duk pening kepala. Satu ayat, balik mau baca yang tu ayat. Okay?
Balik dia mau baca. Yang tu cukup cantik. Maknanya kita main malam ni kita dapat hasil gede. Tapi kalau setakat nak hafal 5 benda ni, esok pergi nak sembang dengan orang, sedangkan kita pun tak baca, ini kau. Yang ni kau. Cerita dia kita tahu, kita balik buat. Lebih baiklah kita yang tahu tak banyak mana, tapi kita buat apa yang kita tahu, daripada kita tahu banyak, satu pun kita tak buat. Itu cerita dia. Nah? So kita lah ni mau apa? Mau orientasi beramal. Kita punya orientation lah ni mau beramal. Tahu buat. Setakat mana yang boleh kita cuba buat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bagi dekat kita kesan kebaikan itu. Kita masing-masing pakai rasa. Begitu. Masalah, dia kata ayatul kursi dan kelebihannya. Saudaraku, adalah kehasilan yang dapat daripada hadis yang telah lalu itu, bahawasanya ayatul kursi itu ada mempunyai beberapa kelebihan. Yang tadi kelebihan suratul Baqarah. Yang ni dia spesifik kelebihan ayat kursi. Yang pertama, ayat kursi ialah satu ayat yang semulia-mulia ayat dalam Quran. Dan ialah pengulu kepada segala ayat Quran. Sebagai keterangan di dalam masalah tadi. Pengulu ni tak besar dengar. Saya suka ubah lah ni. Dia ni presiden kepada ayat-ayat. Kan? Lah ni bila dengar pengulu dia berasa macam tak apa nak cukup kemas. Abang kata dia ni presiden kepada ayat-ayat Quran. Kemas sikit bunyi presiden. Begitu. Yang keduanya ialah ayat yang melengkapi atas ibu-ibu masalah ketuhanan. Seperti yang diterangkan tadi. Masalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia simpul semua masuk dalam ayatul kursi. Begitu. Yang ketiganya, siapa baca ayatul kursi seperti yang tersebut dalam masalah itu, dipelihara Allah daripada segala bahaya dan bencana. Yang ni yang kita nak. Barang siapa yang membaca ayatul kursi, Allah selamatkan dia daripada kemungkinan berlaku bahaya ataupun apa-apa bencana. Tuan-tuan, Allah boleh buat mai bencana dekat kita bila-bila masa. Bila-bila masa. Allah boleh buat mai kat kita bencana bila-bila masa. Ada satu kawan jumpa itu ni, accident. Kita duduk tengok dia sebelum ni semat segak bukan main. Jumpa dia baru ni, hidung teronyeh. Hidung ni teronyeh. Kata kenapa ni? Dia kata accident. Bawa Honda Accord 2 liter ni di Kuala Lumpur, berlanggang dengan lori. Dia kata tak sedap langsung. Dia kata tak sedap langsung. Tak tahu bila yang lori ni mai pun tak tahu, berceremoh depan-depan. Dia kata kereta ni, dia kata dia terperonyok lagu kita peronyok atas lah. Dia kata, tuan-tuan boleh bayang kereta terperonyok lagu peronyok atas, dia tu jadi ke mana? Habis struktur muka ni, hidung-hidung ni semua tulang remuk habis, kena buat lain. Hidung-hidung ni semua kena buat lain. Pecah hidung-hidung ni semua kena buat struktur baru, balut dengan tulang, ambil isi daripada tempat lain, tempel. Kesian ke dah. Tak sangka. Dia kata kok mengantuk, kok maksud tak mengantuk. Dia kata saya sedap memang tak mengantuk. Dia kata tak tahu macam mana nak jadi. Dia kata saya ni, dia kata ustaz bukan jenis awak kereta bekas, saya cermat. Dia kata tapi nak jadi. Ini tuan-tuan, ini yang dikatakan bencana. Bila dia nak jadi, siapa pun tak boleh kata apa. Kalau dia nak jadi, siapa boleh kata apa? Allah sahaja yang boleh menegah benda tu daripada jadi. Tengah duduk tidur malam, pukul 3, kita tahu rumah terbakar. Cakap ambil sebelah tu, duduk sangka anak, lari turun, duduk gendong anak, ingat anak, tengok bantai golek, anak duduk hangus. Tuan-tuan, jadi dah tuan-tuan hari tu ni. Jadi dah di Parit Buntak tahun bila dulu ni. Jadi dah. Hangus, terkejut, jaga tenggelam punca. Terus hak perempuan ni capai sebelah, duduk sangka anak dah. Dukung, lari turun. Keluar ni duk unjuk anak dalam dukungan ni, duk tengok rumah duk terbakar, duk ketah buk dalam perut. Dia bertanya, anak hang mana? Dia tunjuk bantai golek. Nak kata apa tuan-tuan? Api marak menyala, hangoi anak, hangoi. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Kuasa, dia takdir benda-benda macam ni, siapa pun tak boleh kata apa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan tu juga, dia bagi tahu dekat kita, dia kata amalkan benda-benda ni. Dia kata insya-Allah kalau kamu amal benda ni, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dia akan memberikan kelapangan kepada kamu semua daripada kamu jumpa dengan masalah-masalah yang seumpama ni. Masalah, dia kata ayat kursi dibaca pagi-pagi dan petang. Sesungguhnya ayat kursi itu ada lagi kelebihannya apabila dibaca akan dia pada pagi hari dan pada petang hari. Maka yang dikatakan pagi itu iaitu awal siang hari, yakni kemudian daripada terbit fajar. Tu
Kita cuba tengok ulama dulu, dia bila karang kitab, dia every word yang dia sebut tu dia karang kitab. Dia every word yang dia sebut tu dia define. Dia define benda tu. Bila dia sebut pagi, pagi ni apa? Dia kata. Pagi ni ialah awal siang hari, yakni kemudian daripada terbit fajar. Nak abang pagi tu. Kalau dia kata kok ada kutu dia mamun. Dia tak tahu pagi bila, petang bila, dia tak tahu. Dia abang. Yang kata pagi itu apa dia? Pagi itu bermula daripada terbit fajar. Lepas bersubuh tu kira pagi. Dia kata. Macam tu. Dan petang itu ialah akhir siang hari. Yakni sebelum masuk matahari ataupun waktu lenyapnya. Yang kata petang itu ialah akhir pada siang hari. Yang tu pagi petang. Dia kata. Dan kata setengah ulama, pagi yang dikatakan oleh orang Arab itu ialah daripada tengah malam yang akhir sampai dahulu daripada gelincir matahari. Ada juga di kalangan masyarakat Arab bila sebut sabah, pagi. Pagi ni orang Arab dia faham kata akhir malam. Pukul 4, pukul 5 tu. Masa tu baru dia panggil pagi. Masa tu dia dah panggil pagi dah. Pukul 4, pukul 5, masa tu dia kata dah panggil pagi. Dan dahulu daripada gelincir matahari sebelum masuk lohong, yang tu dia panggil pagi. Daripada pukul 4, pukul 5 itu dah panggil pagi, sampailah sebelum masuk waktu lohong, itu dia panggil pagi, dia kata. Dan petang itu daripada gelincir matahari sampai akhir tengah malam yang pertama, itu pula dia kata petang. Maka barang siapa membaca ayat kursi pagi-pagi dan petang beserta dengan 3 ayat surah Al-Mu'min, iaitu mulanya daripada Hamim sampai Ilaihil Masir. Demikian ini bacaannya. Ini surah Al-Mu'min ayat 1 sampai 3. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz zanbi. Wa qabilit tawbi. Syadidil iqab. Zittawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Nescaya Tuhan pelihara akan dia daripada segala bencana pagi dan petangnya. Itu dia. Baca ayat kursi, kemudian baca ayat tu Hamim sampai habis. Ayat 1 sampai 3 surah Al-Mu'min. Dia kata siapa yang baca yang ni, Allah Subhanahu wa taala janji Allah akan selamatkan dia pagi dan Allah akan selamatkan dia sebelah petang. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Hamim al-Mu'min ilaihi al-Masir wa ayat al-Kursi hina yusbihu hufiza bihima hatta yumsiya. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Nabi SAW, siapa yang membaca akan Hamim di dalam surah Al-Mu'min dan juga bernama surah Ghafir. Surah Al-Mu'min ni juga disebut dengan nama surah Ghafir. Sampai kepada akhir ayat yang ketiga, iaitu Ilaihil Masir. Dan juga membaca ayatul kursi, yakni dibaca ketika pagi, nescaya pelihara akan dia oleh Allah dengan sebab keduanya itu daripada segala bencana dan mara bahaya sehingga sampai waktu petang. Itu hadisnya begitu. Sambung dia kata wa man qara'ahuma hina yumsi hufiza bihima hatta yusbih. Dan barang siapa baca ia akan kedua-duanya, yakni Hamim sehingga Ilaihil Masir dan juga ayat kursi pada ketika berpetang ia, nescaya Allah pelihara dia dengan sebab keduanya itu daripada sekalian bencana dan mara bahaya sehingga pagi ia. Semakna dia apa? Makna dia start pada esok buat amal. Betul aja. Start pada esok buat amal. Yang tu aja. Dan kita tengok janji Allah Subhanahu wa taala di atas lidah Nabi dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi habaq kat kita. Dan kita faham bahawa Nabi dia tak bercakap kalau Allah tidak suruh dia. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tak bercakap mengikut nafsu dia, melainkan kalau dia bercakap itu wahyu daripada Allah pada dia. Start pada esok kita try beramal benar. Sat aja tuan-tuan, sat aja. Tak ada seminit. Kalau orang yang baca cepat fasih. Tak ada 5 minit. Kalau kita baca ambil lambat dengan lagu, dengan taranum, dengan apa semua, tak ada 5 minit. Tak ada 5 minit.
3 ayat daripada surah Hamim, surah Al-Mu'min, ayat 1, 2 dan 3. Kemudian ayatul kursi. Baca waktu pagi sekali, kemudian baca waktu petang sekali. Baca waktu pagi, dia punya Allah Subhanahu Wa Ta'ala janji jaga dia sampai petang. Baca waktu petang, Allah janji jaga dia sampai pagi. Kalau sekarang kita buat dengan kerana percaya bahawa ini janji daripada Nabi SAW, kita nampak berkat dia. Kita nampak berkat dia. Begitu. Dan telah mengambil fatwa aku daripada guru aku yang bernama Al-Allamah Al-Syeikh Ibrahim As-Samaluti rahimahullahu ta'ala pada mengamalkan barang yang dalam hadis ini. Dengan katanya, hendaklah baca ayat kursi lebih dahulu. Kemudian ikut dengan awal surah Mu'min itu sehingga ilaihil masir. Ini petua yang diberikan oleh Tok Guru kepada Syekh Idris Al-Marbawi. Dia kata baca ayat kursi dulu, lepas itu baru baca ayat 1, 2, 3 daripada surah Al-Mu'min itu. Kerana itu menurut tertib Quran. Dan demikianlah dia amalkan pagi dan petang. Itu petua yang diberikan oleh Tok Guru dia. Kata Imam At-Tirmizi, ini hadis gharib. Dan sesungguhnya telah berkata setengah daripada ahli ilmi akan cacat pada Abdurrahman bin Abi Bakr bin Abi Mulaikah. Dan ialah seorang daripada periwayat dalam silsilah riwayat hadis yang tak elok pada pihak hafaznya. Ini dipertikaikan oleh ulama hadis. Mereka kata di antara rawi yang meriwayatkan hadis ini ialah Abdurrahman bin Abi Bakar bin Abi Mulaikah. Dia ni katanya satu orang yang ingatan tak berkuat. Jadi takut saat ni hadis yang dia riwayatkan itu ada masalah. Kerana hafazan dia tidak kuat. Maka dengan kerana itu sebahagian ulama meletakkan dia pada pihak hadis yang gharib. Begitu. Baik, masalah. Ayat kursi menolakkan hantu syaitan. Sesungguhnya ini satu kelebihan ayat kursi lagi. Iaitu apabila dibaca akan dia di rumahmu dengan sentiasanya. Nescaya tidak dimasuki oleh hantu syaitan yang suka mengharu dan menyakiti orang-orang dalam rumah pada masa tidurnya dan pada masa jaganya. Itu dia. Di antara kelebihan ayat kursi, bila kita baca, syaitan tak masuk dalam rumah. Tuan-tuan lah ni ramai orang kena kacau dengan hantu syaitan ni. Ramai orang kena. Jadi tak ketahuan punca pun ada yang jadi macam-macam. Macam-macam. Saya dah cerita dah hari tu ni kan. Yang mai jumpa minta ustaz ni dalam kuliah, ustaz tolong ustaz sebut ni masalah saya ni pasal apa. Saya ni dalam kampung saya orang duk tuduh saya kata kenun saya ni ada belah hantu. Macam tu pun mai jumpa ada juga. Jadi orang duk kata kat saya macam-macam dah sampai ke peringkat saya nak abang kat ustaz pun segan. Dia kata sampai ke peringkat saya laki bini bercerai-berai habis dah, rumah tangga pun punah ranah habis dah, semata-mata punca daripada orang kampung kata saya belah hantu. Kemudian yang pak mentua saya pun hari ni sampai tak mau tengok muka saya dan sebagainya kerana tuduh kata saya belah hantu. Boleh pula dalam surat dia hantar main ni. Dia kata dia ni masalah lah. Dia kata pasal apa, dia ni Tuhan bagi ke dia nampak benda orang tak nampak. Kemudian pula dia kata kadang-kadang dia bercakap dengan benda yang dia nampak, jadi orang kata dia gila. Jadi bila dia duk kata dia tak gila, dia kata dia belah hantu. Dia kata macam-macam. Kita bab-bab macam ni, kita nak ulah panjang pun kita tak reti. Kita nak ulah panjang pun kita tak reti. Tahkah ada sungguh ke apa pun tak tahu. Aduh mai kat kita pun cerita macam ni banyak sangat dah. Kalau orang perempuan dia kata gila merian, dia bercakap seorang-seorang. Kalau orang muda ni kata kenun, dia kata ada qarin main bercakap dengan dia. Jadi kita pun tak faham. Benda-benda macam ni kita pun tak faham pasal itu bukan bidang kita. Jadi pitanya orang yang faham tentang benda-benda. Jadi pokok pangkalnya apa? Pokok pangkalnya benda ni dia punca dia daripada iblis, syaitan, jin dan sebagainya. Yang tu dia punya punca dia. Iblis, syaitan, jin dan sebagainya. Cerita kewujudan jin memang Allah mengaku dalam Quran, bahkan ada satu surah cerita pasal jin sahaja. Iblis, syaitan ni tak saya kira lah. Quran, hadis Nabi punya duk main cerita macam-macam. Jadi cerita dia apa? Cerita dia nak melindungi diri kita daripada kena duk kacau dengan benda-benda ni semua. Quran, kalam Allah. Yang tu aja. Saya duduk mengaji masa duduk di universiti dulu. Ada kawan sampai tiap-tiap malam hantu main tindih dia. Dah, aku betul. Tiap-tiap malam dia kata hantu main tindih dia. Tokoh-tokoh kena tindih dia kata sampai nak bercakap tak boleh. Menyawa tak boleh, bercakap tak boleh, nak menguik jari pun tak boleh dia kata. Kadang-kadang kawan duk bersembang dua orang situ, dia duk tidur atas katil, tak tahu kena tindih hantu. Dia kata duk nampak kawan duk sembang, duk gelak elok, dia nak panggil tak boleh, nak bercakap tak boleh, nak menyawa tak boleh. Dia kata duk iya.
Sekali baru boleh bercakap. Dia kata, barulah terpelantin hantu tu. Tak faham lah. Benar-benar macam ni kita tak faham. Kan? Sampai tiap-tiap malam. Mai satu peringkat lebih teruk lagi, dia kata sampai nampak hantu ni angkat mai keluarga dia pula dengan anak-anak dia kecil-kecil apa semua mai masuk di dalam tandas tu, pakai bawa keluar najis daripada tandas mai duk lumuk badan dia kata. Sampai macam tu mai jadi. Saya kata lah macam ni lah. Saya kata kita tukar lah. Malam ni try tengok kata hantar mai tidur tempat ana napi tidur kata dah. Tengok lagu mana cerita ni duk-duk habang kita pun tak faham. Ubah. Tidur-tidur duk tunggu tak mamai pun. Kan? Bukanlah nak abang kata kita ni berani sangat, bukan nak abang kata hantu takut kat kita, tapi duk tunggu tak mai pun. Turun pergi kat dia. Kata ni hantar duk tidur padam lampu ke buka lampu? Awak kata, tak lah yang hantu main tindih tu, padam lampu ke buka lampu? Dia kata padam pun tindih, buka pun tindih. Dia kata. Okey. Padam dengan buka, hak mana dia main tindih cepat? Kita tanya. Dia kata kalau padam, okey cantik. Kita naik padam lampu pula. Tunggu tak mai juga. Bangkit-bangkit pagi esok mayang subuh. Dah kita bangkit ni turun mai bilik kita lah, mai tengok gerak-gerak dia. Oh, dia kata budak Kelantan. Gerak-gerak dia, oh, mujur mu gerak dia kata. Pasal apa pula? Hatu tindih aku pula. Mu tidur di atas buah hatu tindih, mu tidur tempat aku buah hatu tindih. Mu ni apa ni hantu suka sangat ni. Jadi apa ni kan? Lala kata kat dia lah ni macam ni lah. Hantar baca Quran bagi banyak sikit kata dia. Terai baca Quran bagi banyak sikit. Kok tak ada apa pendinding kita kok tak ada kot. Lemah sangat badan kita ni. Kita ni bila tak ada Quran, dalam rumah ni bila tidak baca Quran, bila tidak buat semayang sunat dan sebagainya, Nabi kata apa? Nabi kata rumah ni seperti kubur. Janganlah kamu jadikan rumah kamu la taj'al buyutakum qubura. Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu macam kubur. Nah jadi biarlah kita ni ada sikitlah baca Quran. Apa kalau tak boleh banyak pun sikit. Kalau sibuk macam mana pun buka Quran tu baca. Baca pergi buang satu muka ke apakah baca. Bagi kita ni ada benda-benda macam ni. Pasal apa? Allah Subhanahu Wa Taala sudah janji di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia akan lindungi kita daripada mara bahaya yang melibatkan hantu syaitan, jin dan sebagainya. Jadi kita try buat macam tu. Dia kata ada masa segarnya dan masa sakitnya. Ini dimasukkan oleh hantu syaitan yang suka mengharu dan menyakiti orang-orang dalam rumah pada masa tidurnya dan pada masa jaganya. Itu dia. Nampak? Hantu syaitan, jin dan sebagainya ni bila dia main dia buat kacau kita. Waktu tidur pun kena kacau, waktu jaga pun kena kacau. Dan masa segarnya dan masa sakitnya. Hantu syaitan ni dia main kacau. Dan orang kecilnya dan orang besarnya. Budak-budak pun kena, orang tua pun kena. Saya cerita dulu. Kita pergi klinik dia. Pergi Ustaz Samsuri, ya. Ni nak tanya Ustaz ni, saya masalah anak saya kecil lagi. Tak mengaji tadika pun tak mengaji lagi. Apa pun tak mengaji lagi Ustaz. Masalah betul lah ni. Mereka ni husband wife, dua-dua doktor. Husband wife, dua-dua doktor. Tapi anak umur baru 5 tahun. Jenis tu jadi macam kita cerita tadi. Tengah duduk makan nasi Ustaz. Dia kata tengah duduk makan nasi dengan kita ni. Tapi dia berhenti. Dia pergi basuh tangan. Dia pergi duduk dekat ruang tamu. Dia duduk sembang. Ustaz, dia kata, saya bagi tahu kau Ustaz, saya doktor. Perempuan saya pun doktor. Kami tak percaya benda-benda karut. Dia kata. Saya pun tak apa percaya. Dia kata. Tapi saya mengaku kewujudan benda ni. Jin ni boleh, setan apa semua ni, saya mengaku mereka ni ada. Dan mereka tidak boleh bagi manfaat dan tidak boleh bagi mudarat melainkan dengan izin Allah. Yang tu kita kena percaya. Kata-kata. Jadi saya tidak tahulah penyakit anak kamu ni adakah dia penyakit yang melibatkan jin, iblis, syaitan ke ataupun lagu mana, saya tak tahu. Dia duduk cerita lagi. Dia kata dia pergi duduk di ruang tamu tu, dia duduk bersembang. Dia duduk bersembang. Kita tengok dia kata ni, nampak tu macam dia ada orang duduk lawan bercakap. Tapi siapa kita tak tahu. Kita ni Ustaz, dia kata macam saya ni laki-laki tak puas sikit, mak dia Ustaz. Bila tengok macam tu ayak mata. Kerja pun jadi huru-hara habis duduk fikir pasal anak ni. Kadang-kadang dia serbu dia pergi peluk anak dia. Bila peluk anak ni marah mak. Dia kata apa mama kacau. Dia kata balik dah. Dia kata tok dah balik dah. You main lagu tu punya cerita. Kemudian pula dia kata Ustaz. Dia kata duk bercakap ni pasal benda. Bercakap tentang benda-benda yang bukan peringkat umur dia bercakap. Dia baru 5 tahun. Mai kat mak dia. Dia kata mama kena semayang subuh. Dia kata pasal apa kita esok di alam barzah esok susah. Umur 5 tahun. Mai do advice mak dia suruh semayang subuh. Pasal apa? Esok di alam barzah, esok kita nanti susah. Mak dia susah hati. Saya katakan,
dekat bapak dia ni. Saya kata bagus juga dia peringat ke sembahyang subuh tu, kata. Tak lah ustaz, bukan maksud lagu tu, dia kata. Tapi itulah ni masalah dia bercakap alam barzah, alam apa ni 5 tahun. Dah kalau kata dah pi taski ke pi mana ke kut-kut lah kata ustazah dia, ustaz dia duk bagi tahu satu pasal juga, tak pi mana ustaz, duduk rumah je. Jadi macam mana ni dia kata ni? Tuan-tuan, inilah yang dia nak bagi tahu ni, dia kata. Dan kadang-kadang dia kata jin, iblis, syaitan dan sebagainya ni dia mai dia buat kacau, dia kata orang tua, orang muda semua kena. Dia kata tetapi hendaklah jangan ada dalam rumah tu orang yang menanggung najis seperti orang yang dalam keadaan haid ataupun nifas ataupun junub dan sebagainya. Maka sekalian orang yang demikian itu amat suka hantu syaitan duduk dengan dia kerana kotornya dan jauhnya dia daripada zikir akan Tuhannya. Orang yang dalam keadaan tidak bersih ni, iblis, syaitan, jin dan sebagainya suka duduk kacau dia kepala dia. Sebab tuan-tuan, orang perempuan bila dia main bulan dia punya emosi dia kacau. Tak semua, tapi ada yang macam tu. Bila dia main bulan dia punya emosi dia kacau sikit. Selalu tak marah-marah, hari tu nak marah-marah. Tu kena marah dengan dia. Kan? Bukan pasal apa? Pasal ni, dia kata. Pasal mereka ini mudah didekati oleh jin, iblis, syaitan dan sebagainya. Soal saintifik itu soal lain. Dari segi sains, dia kata dia ni mungkin terganggu emosi dia. Pasal apa-apa dia bagi tahu lah apa pun. Itu pandangan daripada pihak orang-orang yang percaya dengan kaedah saintifik. Mungkin betul. Tetapi dari sudut agama pula dia kata apa? Orang yang duduk dalam keadaan macam ini, dalam keadaan dirinya tidak bersih, maka mereka ini lebih lagi mudah diganggu dan dikacau oleh jin, iblis, syaitan dan sebagainya. Lebih mudah lagi diganggu. Maka dengan kerana itu Islam dia main ajaran dekat kita apa dia? Orang Islam dia kata orang perempuan apabila dia yakin kering, cepat-cepat pergi mandi, cepat-cepat semayang bah. Jangan dibiarkan diri dia lama dalam keadaan tidak bersih itu. Jangan biar macam tu. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub ni tuan-tuan tahu siapa? Abu Ayyub Al-Ansari, dia orang Ansar. Bila Nabi hijrah dari Mekah naik ke Madinah, bila sampai sahabat-sahabat Ansar di Madinah ni berebut nak ajak Nabi tidur rumah mereka. Nabi lepas unta putih dia. Nabi lepas suruh unta pilih rumah mana Nabi nak tidur. Unta tu jalan-jalan pergi depan rumah Abu Ayyub ni. Unta tu duduk tu. Nabi kata kalau begitu aku bermalam di rumah Abu Ayyub. Oh special tu. Makna kata Abu Ayyub ni mesti ada apa-apa special dekat dia sehingga Allah pilih dia untuk jadi tempat bermalam Nabi SAW. Begitu. Pun Nabi duduk sahaja sementara Nabi arahkan supaya didirikan Masjid Nabawi itu. Siap saja Nabi pindah duduk di tepi Masjid Nabawi. Begitu. Baik. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari meriwayatkan hadis ini. Katanya bahawasanya ada baginya gudang tempat simpan makanan daripada tamar dan lainnya. Abu Ayyub ni orang berada sikit. Dia ada gudang simpan buah-buah tamar, buah korma dalam gudang itu. Dan telah disimpan di tempat itu akan tamar-tamarnya itu. Maka jadi tempat simpanan itu berlaku kecurian. Iaitu datang momok masuk mencuri tamannya itu. Momok ni maksud dia macam kita kata apalah ni? Jenis macam toyol lah kot. Jenis macam toyol macam tu. Kan? Maka datang toyol masuk mencuri tamannya itu. Kita buat toyol terus senang. Kan? Apabila dilihat oleh Abu Ayyub Al-Ansari akan simpanannya itu hilang dengan tidak ada apa rosak ataupun pecah tempat simpanannya itu, maka heranlah ia. Toyol ni masuk, pintu tak pecah apa, tingkap dinding tak lekang, tak ada apa, tiba-tiba barang hilang. Tuan-tuan, saya dengar benda ni jadi? Banyak tuan-tuan, ilmu jenis macam ni banyak. Orang tua-tua dulu ada banyak. Cumanya orang lah tidak mewarisi ilmu macam ni. Tuan-tuan, zaman yang terdekat ni Semaia Kebau. Tentu pernah dengar cerita Semaia Kebau? Polis biasa gari dia, 7 gari di tangan dia. 7 gari. Sekelip mata ya tuan-tuan, dia londeh habis semua gari, lungguk di depan polis. Itu hak ada depan mata lah. Ini yang dikatakan ilmu. Soal ilmu itu daripada jalan yang betul ke daripada jalan tak betul, wallahu alam. Kita tak tahu, kita pun tak mau komen. Tapi pokok pangkalnya itu salah satu daripada ilmu yang ada di dalam masyarakat manusia.
Yang kata pandai besi ni, bukan pandai besi ni kerja buat parang, buat tombak, buat lemih tu pun pandai besi juga. Tapi dia pandai duk buat benda-benda besi tu aja. Yang ni pandai, kata pandai besi ni, bukan pandai besi ni kerja buat parang, buat tombak, buat lemih tu pun pandai besi juga. Tapi dia pandai duk buat benda-benda besi tu aja. Yang ni pandai buka benda besi. Dia tepuk ya, pum, terbuka habis. Padlock kan, selak pintu ke apa, semua terbuka habis. Dia masuk dengan aman damai, tak ada apa-apa. Maka benda ni pernah dialami oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Dia ada satu gudang, dia kunci semua elok-elok. Tiba-tiba esok masuk tengok barang luar. Sedangkan gudang tak ada cacat, tak ada cedera, tak ada pecah tentang mana. Ini yang berlaku kepada Abu Ayyub Al-Ansari ini. Maka sambung hadis tu dia kata qala fashaka zalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mengadu ia yang demikian itu kepada Nabi SAW. Katanya, ya Rasulullah, ada bagi hamba gudang tempat simpan makanan bagi isi rumah hamba. Maka setengah daripada simpanan hamba itu tamar. Tiba-tiba hamba pergi lihat simpanan hamba itu. Maka sudahlah tamar itu luak, yakni korang daripada simpanannya. Maka hamba lihat kalau ada pencuri masuk mencuri. Tidak ada apa yang pecah. Tidak ada apa yang pecah. Dan dinding tempat simpan hamba itu kukuh. Dan apabila didengar oleh Nabi SAW akan aduan yang demikian, maka ia pun berkhabarkan pasti ada pencuri ini. Bila dia pergi habaq ke Nabi, dia kata saya heran. Bila saya pergi, saya buka gudang saya, buka kunci semua, cek semua okey. Dinding tak ada pecah, kunci pun duk selak, semua elok. Dia kata, tapi barang hilang. Dia kata begitu. Nabi SAW katakan dia, ni mesti ada tuyul. Nabi kata, mesti ada pencuri yang masuk hidup curi. Mana boleh hilang sendiri? Benda ni mesti ada benda. Saya duduk di Kolej Islam dulu tuan-tuan. Kolej Islam Kelang tu. Kami biasa mengalami suasana yang macam ni. Saya tak pernah tengok dengan mata, tapi benda ni berlaku lah. Nampak tangan aja sekerak siku ni. Tangan sekerak siku, ujung jari sampai ke siku. Tangan dia duduk terbang ke koridor. Dia antara bilik-bilik asrama tu. Bilik asrama Kolej Islam, asrama laki-laki ni dia macam bilik hotel tu. Bilik kiri kanan, lorong kat tengah ni. Nampak tangan aja dia duduk fly lalu kat tengah tu. Kona masuk dalam bilik apa semua, masuk curi barang, terbang keluar. Nampak, budak-budak nampak. Buat baca Yasin di surau apa semayang hajat, minta ya Allah lindung selamatlah daripada apa semua ni, tak boleh. Nampak tangan tu hambat dengan parang ni, hambat. Dia terbang naik lagu orang lah, tapi tak nampak orang, nampak tangan saja. Dia duduk jalan tangan saja tu. Nampak dia naik tangga, naik tingkat 1, naik tingkat 2, naik tingkat 3. Dia pergi dekat bilik ayak, dia masuk kot lubang. Lubang yang nak naik pergi ke tangki ayak di atas bumbung asrama tu. Naik hilang. Dia terbang naik macam tu. Nampak dengan mata ni. Ini yang dikatakan mungkin sihir. Jadi apa pun cerita ini melibatkan jin, iblis, syaitan dan sebagainya. Itu cerita dia. Dan benda ni berlaku dan benda ni boleh tengok dengan mata. Zaman Nabi SAW pun rupa-rupanya berlaku benda ni. Nabi SAW dia tak ada kata lain lah. Dia kata mesti ada pencuri. Qala fazhab fa idza ra'aitaha faqul bismillah ajibi Rasulullah SAW. Sabda Nabi SAW, maka pergilah engkau lihat akan dia di tempat simpan kamu itu. Adakah ia masuk mencuri? Maka apabila telah engkau lihat akan dia masuk mencuri, maka tangkap olehmu akan dia. Itu dia. Nabi kata, Abu Ayyub, kamu balik pergi, kamu tunggu. Kalau nampak dia ni masuk main mencuri, tangkap tuyul ni. Dan kata olehmu pada masa kamu menangkapnya itu, aku tangkap akan dikau dengan nama Allah. Perkenankan olehmu akan Rasulullah SAW. Masa tangkap tu kata lagu tu, aku tangkap kamu dengan nama Allah dan aku mendapat izin daripada Nabi untuk tangkap kamu. Tangkap binatang tu. Nabi kata gini. Qala fa'akhazaha fahalafat an la ta'uda wa arsalaha. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, maka ia pun pergi ke tempat simpan itu. Lalu dijumpanya tuyul itu sedang mencuri tamarnya. Jumpa dah kat dia. Lepas Nabi kata hang balik pergi tunggu, dia balik-balik jumpa. Jumpa dengan menatang momok ni, jumpa. Dan dia tengok menatang tu sedang mencuri tamarnya. Maka momok itu pun akan dirinya, dan momok itu pun akan dirinya akan dibawa oleh Abu Ayyub kepada Nabi SAW. Sudahlah takut dia.
Bila Abu Ayyub tangkap dia, Abu Ayyub kata, aku nak bawa hang pergi kat Nabi. Toyol takut kat Nabi. Toyol ni dia takut dekat Nabi. Lalu terus bersumpah ia dengan nama Allah bahawa tidak kembali ia masuk mencuri apa simpanan Abu Ayyub itu. Dia kata, jangan awak pergi kat Nabi. Dia kata, jangan. Aku janji lepas ni aku tak curi lah. Toyol pun macam tu. Yang kata toyol ni. Bila didengar oleh Abu Ayyub akan dia bersumpah minta lepas dan tidak datang lagi, maka percayalah ia akan dia. Lalu ia pun melepaskan. Abu Ayyub pun dah tengok dia ni buat muka welfare, abang tak mau masuk semua dah. Dia dah tak apalah, okey kali ni aku bagi chance ambil balik. Lepas. Faja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ma fa'ala asiruk? Qala halafat an la ta'uda. Bila sudah ia lepas akan toyol itu, maka datanglah dia kepada Nabi SAW. Apabila Rasulullah melihat akan dia datang, maka teruslah ditanya kepada Abu Ayyub itu, ya Abu Ayyub, apakah yang kamu buat kepada tawanan kamu itu? Tak kala sudah kamu tangkap akan dia? Nabi tahu dah, kata dia boleh tangkap. Nabi tanya, hang buat apa kat toyol tu? Luku kepala dia ke? Tumbuk mata dia pergi lebam sebelah ke? Hang buat apa kat dia? Dia kata. Maka jawab Abu Ayyub, telah bersumpah ia di hadapan hamba dengan nama Allah bahawa tidak kembali mencuri ia akan simpanan hamba itu. Dia kata, bila aku tangkap dia, dia terus minta ampun, minta maaf. Dia minta aku lepas dia dan dia janji dia tak mau curi dah. Bila hamba dengar akan dia bersumpah yang demikian, maka hamba pun melepaskan dia. Dan hamba pun datang mendapatkan tuan hamba ini. Dia kata, aku pun dah tengok dia lagu dia minta belah kesian, aku pun lepas dia lah. Ini namanya cerita dekat Nabi ni. Faqala kazabat wahiya ma'awidatun lil kadhib. Maka didengar oleh Nabi SAW akan kata Abu Ayyub yang demikian itu, maka bersabda ia, bohong toyol itu pada katanya tidak ia kembali mencuri, padahal ia membiasakan bohong itu jikalau bersumpah sebagaimana besar sumpahnya sekalipun. Kemudian pergi lagi Abu Ayyub ke tempat simpanannya itu, maka sudahlah bertemu lagi dengan toyol itu sedang mencuri juga. Nabi kata kat dia, Nabi kata hang terkenal dah. Nama kata toyol ni mana boleh cakap betul. Dia saja buat muka kesian depan hang, suruh hang lepas dia. Lepas ni dia tentu main mencuri lagi. Nabi kata pasal apa? Pasal nama kata iblis, syaitan, jin ni tak pernah cakap betul. Tak pernah cakap betul. Jangan percaya kepada depa ni. Tak percaya, hang balik pergi tengok. Dia main pula lepas ni. Abu Ayyub balik tunggu main pula syekh ni. Main pula lagi sekali. Qala fa'akhadhaha marratan ukhra fahalafat alla ta'uda fa'arsalaha. Saya baca tu. Dia cerita yang tu juga. Dia cerita kata kali kedua pun bila Abu Ayyub tangkap dia pun janji macam tu juga. Janji kata tolong lepas dia lah, jangan bawa dia pergi kat Nabi. Kali ni janji betulnya dia dah. Kali ni betulnya aku tak mai dah lepas ni. Ni tangkap kali kedua. Abu Ayyub percaya lagi. Lepas pula dia untuk kali yang keduanya. Bila mai jumpa Nabi, Nabi tanya macam mana, hang buat apa kat toyol tu? Abu Ayyub kata, lagu itu juga ya Rasulullah. Kali ni dia janji sungguh, dia tak main sungguh. Abu Ayyub kata, Nabi kata kat dia kazabat. Nabi kata dia pemohon hang lagi sekali. Nama kata toyol ni mustahil. Nama kata toyol ni mustahil dia akan cakap betul. Nabi kata kat dia. Itu untuk kali yang keduanya. Okey, kita terus pihak bawah sana. Bawah lah sekali. Dia kata fa'akhadhaha faqala ma ana bitarikik hatta azhaba bika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tangkap kali ketiga ni. Maka apabila dilihat oleh Abu Ayyub akan momok itu, maka ditangkap lagi sebagaimana menangkap pada mulanya. Seraya berkata ia kepada toyol itu, maka tiadalah aku lepas engkau kali ini, sehingga aku pergi sama-sama kamu kepada Nabi SAW. Ini tangkap kali ketiga. Abu Ayyub kata minta maaf lah. Hang dua kali dah hang duk pekunun aku. Yang ni kali ketiga hang nanti kena. Kok mana pun dia kata aku nanti bawa hang pergi jumpa Nabi. Abu Ayyub kata macam tu. Bila didengar oleh toyol itu akan cakap Abu Ayyub yang demikian, maka dia pun berkata, faqalat inni zakiratun laka syai'an ayatal kursi iqra'aha fi baitik fala yaqra'uka syaitanun fala yaqrabuka syaitanun wala ghairuh. Maka kata toyol itu, janganlah engkau bawa aku pergi bersama kamu kepada Nabi.
Sesungguhnya aku beri ingat akan dikau satu perkara yang lebih baik dan lebih berfaedah bagimu daripada isi rumahmu. Ni dia kata okey. Lah ni dia kata hang lepas aku bagi tahu kau satu benda yang cukup berfaedah. Iaitu ayat kursi. Bacalah akan dia 3 kali dalam rumahmu akan sebagai bacaan yang sempurna. Alaihi wasallam faqala ma fa'ala asiruk fa akhbarahu bima qalat. Maka kata Abu Ayyub Al-Ansari, maka datang dia kepada Nabi SAW. Bila dilihatnya oleh Nabi akan dia ada datang, maka dengan seterusnya Nabi tanya kepada dia. Sabdanya, apakah yang kamu buat kepada tuyul yang kamu tangkap itu, wahai Abu Ayyub? Maka Abu Ayyub pun berceritalah barang yang berlaku antara dia dengan tuyul itu. Maka katanya, sudahlah hamba tangkap akan dia. Dan hamba kata kepadanya, hamba tidak akan lepas dia sehingga hamba datang bersama-sama dia kepada Tuhan hamba. Maka ia pun kata kepada hamba, jangan bawa aku pergi kepada Nabi. Dan kata dia, sesungguhnya dia memberi satu ingatan yang amat berfaedah. Iaitu bacalah olehmu akan ayat kursi 3 kali di rumahmu. Nescaya tidak hampir akan dikau oleh syaitan dan lainnya. Apabila didengar oleh Nabi SAW kata Abu Ayyub yang demikian, maka Nabi pun bersabda, qala sadaqat wahiyya kazub. Sabdanya, telah benar akan tuyul itu pada khabarnya akan siapa yang membaca ayat kursi di rumahnya, tidak hampir akan dia oleh syaitan dan lainnya. Itu dia. Bila dah kali ketiga ni, tuyul tu kata kat dia, kali ni kalau hang lepas aku bagi tahu kat hang satu petua ni cukup berfaedah. Hang kalau selamat daripada gangguan iblis, syaitan dan juga adik-beradik aku, dia kata hang mau baca ayat kursi ni 3 kali, baca elok-elok. Dia kata kami tidak boleh ganggu orang yang mengamalkan ayat kursi 3 kali satu hari dengan bacaan yang baik-baik ni. Kami tidak akan boleh ganggu. Abu Ayyub pun lepas tuyul ni. Dia pergi jumpa Nabi, dia habaq kat Nabi, aku lepas juga. Tapi aku lepas kali ni kerana dia bagi dekat aku satu petua. Nabi SAW pun dengar. Tuyul tu kata dekat Abu Ayyub, mau baca ayat kursi 3 kali. Nabi SAW komen, dia kata sadaqat. Dia kata kali ni lah baru tuyul ni cakap betul. Dia kata hak 2 kali dah tu dia pembohong hang. Yang ni sadaqat. Betul apa yang dia cakap ni memang betul. Barang siapa yang membaca ayat kursi 3 kali dalam rumah dia, hantu syaitan, jin, iblis dan sebagainya tidak boleh mengganggu orang yang duduk dalam rumah tu yang membaca ayat itu. Padahal Nabi kata ia sangat pembohong. Yakni sungguh pun benar pada khabarnya itu, tetapi bohongnya itu tidak lepas daripadanya. Bahkan sentiasa juga ia berbuat bohong itu. Nabi kata hak ni aja satu dia cakap betul. Tapi nama kata jin, iblis, syaitan ni, bila pun dia akan cakap bohong. Lepas ni pun kalau hang jumpa dia nanti bohong lagi. Nabi kata begitu. Maka hendaklah sekalian kamu ambil ingat, jangan jatuh di dalam tipu daya sebab daripada bohongnya itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi sama-sama malam ni ada kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana yang terkasar, mana yang tersilap dan sebagainya, saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf daripada tuan-tuan semua. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada silap saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.